Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sambung lagi tazkirah khas siri yang ke-15 bersempena dengan duduk di rumah dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan. Dan pada hari ini 1 April bermulanya fasa yang kedua bagi tempoh PKP yang telah dilancarkan bermula 18 Mac sebelum daripada ini. Untuk topik kali ini kita akan membincangkan berkenaan dengan iaitulah jujur dan jangan pentingkan diri. Dalam keadaan sekarang ini tak dapat nak dinafikan, kebanyakannya ada yang terkesan dan terjejas ekonomi masing-masing. Dan dalam masa yang sama sudah ada pakej rangsangan prihatin daripada kerajaan serta pakej bantuan daripada agensi-agensi. Contohnya kalau di wilayah ada musaadah COVID-19, kalau lembaga-lembaga zakat negeri-negeri menghulurkan bantuan sumbangan serta pelbagai pihak lagi. Maka dalam masa yang sama pesanan ini untuk kita bersama bahawasanya jujurlah ketika mana kita memohon dan pastikan kelayakan kita memohon itu sah. Kerana apa? Kerana dana-dana ni pastinya terhad dalam nak meringankan beban. Kalau kita tidak bersifat jujur dan kita yang tak layak kita menipu untuk mendapatkan kelayakan itu, sebenarnya kita telah memakan hak orang lain yang sepatutnya dapat atas kesusahan mereka, menyebabkan mereka terus susah kerana hak mereka tadi itu sudah tiada, dana yang telah diambil oleh kita yang tidak jujur dalam memberikan maklumat yang sepatutnya tak layak menjadikan layak. Sebab itu ya, memang semua orang terkesan, ada yang susah, ada yang kesempitan. Namun dalam masa yang sama dana-dana itu diperuntukkan bagi kriteria-kriteria yang meletakkan keutamaan bagi mereka pada kriteria yang difikirkan benar-benar terdesak dan layak untuk nak memohon. Sebab itu jujurlah dalam permohonan yang kita lakukan. Alaikum bisidqi, Nabi sebut hendaklah wajib pada kamu bersifat dengan jujur. Kerana apa? Sifat jujur itu membawa kita kepada syurga, adapun sifat bohong itu membawa kita kepada neraka. Na'udzubillahi min zalik. Apatah lagi kalau diiktibarkan kita mengambil hak orang, itu cara yang salah. Maka dalam Islam harta yang haram diambil secara batil, ini kesannya cukup besar di dunia dan di akhirat. Jadi kita tidak mau bincang benda tadi, cukuplah kita tahu benda tadi itu adalah batil dan juga memberikan kesan yang besar di dunia dan di akhirat. Yang keduanya, jangan kita pentingkan diri sendiri sahaja. Kita nak bantuan tu, kita nak eksklusif bantuan tu. Semua orang memiliki kesusahan. Bahkan kita berikanlah keutamaan kepada mereka yang memang dikategorikan sebagai orang-orang yang susah. Sebab itu kita boleh lihat bagaimana saranan dalam Islam. Nabi SAW menyuruh kaum Ansar membantu Muhajirin. Kenapa membantu Muhajirin? Kerana Muhajirin tadi itu betul-betul susah. Dia berhijrah daripada Mekah ke Madinah dalam keadaan selai sepinggang. Dan dia berhijrah, dia sanggup susah tadi itu kerana menyahut perintah daripada Allah. Maka itu adalah usaha yang mulia. Maka kita utamakan mereka yang sewajarnya. Tak perlulah nak pentingkan diri sendiri, walhal kita telah memiliki sebelum daripada ini kemudahan aset pemilikan yang cukup hebat berbanding mereka yang biasa-biasa. Sebab itu ada kategori B40, ada M40, ada T20. Itu adalah ukuran dari sudut harta dan juga pemilikan berdasarkan pendapatan yang telah dibuat kajian dia. Maka sudah pasti walaupun T20 terkesan, M40 juga ada kesan dia. Namun dalam masa yang sama, kesan yang lebih besar akan terkena kepada B40 tadi dengan dalah duitnya pun tak seberapa. Walhal mereka sebelum ini pun dalam keadaan dari sudut aset dan hartanya pun biasa-biasa saja berbanding dengan golongan yang lain yang mungkin dan diberikan oleh Allah kelebihan dari sudut yang lain.
Sebab itu kita kena ada sifat jangan pentingkan diri sendiri, tapi kita fikirkan bagaimana keadaan orang yang lebih susah daripada kita. Itu adalah sifat yang mulia. Kita kalau masih lagi mampu nak bertahan dan diagihkan kepada yang lain, silakan. Namun kalau kita masih juga layak, mohonlah, tidak ada masalah. Tapi jangan hanya penting diri sendiri. Di antaranya lagi dengan cara kita tidak salurkan maklumat permohonan itu kepada mereka yang layak. Kerana ada kalangan mereka yang susah sungguh, handset pun tiada. Bagaimana maklumat tadi secara media sosial nak sampai kepada mereka, melainkan menerusi interaksi secara langsung kepada mereka. Maka jangan kita pun, aku tak nak bagi tahu orang lain lah. Kalau aku beritahu orang lain nanti penuh, aku pula tak dapat. Jadi yang penting aku dulu. Maka ini sifat pentingkan diri sendiri. Walhal dalam keadaan sekarang, apa jua kita punya profession kerjaya kita, sama ada kita peniaga ke, kita orang yang ada bisnes perniagaan sendiri ke, atau kita perkhidmatan swasta ke, atau kita artis ke, atau kita panggil pendakwah sepenuh masa ke, semua sekali kita perlu bekerjasama, kita perlu bersatu hati dalam kita berhadapan dan kita menghadapi musim yang susah ini. InsyaAllah sabar seketika, Allah Ta'ala akan berikan jalan dia. Namun kalau kita masing-masing pentingkan diri, kita bergaduh, maka di situ kita bimbang musibah yang Allah Ta'ala berikan ini tidak menjadi pengisafan kepada kita, tapi menjadi bala kepada kita, kerana menatijahkan sesuatu yang lebih buruk dalam keadaan dan masyarakat. Dan yang ketiganya, dalam keadaan kita jujur dan kita tidak pentingkan diri, kita juga kena cakna kepada orang sekitar dan sekeliling kita. Sebab ada keadaan mereka yang tak meminta-minta secara zahir, kerana bagi mereka nak mendahulukan orang lain. Namun hakikat dia, mereka sebenarnya pun layak dan memerlukan bantuan. Maka kita lah, kalau benar-benar kita kenal mereka, kita selidik mereka, memang mereka tu layak sungguh, maka kita berikan juga kepada mereka tadi tu. Sebagai apa? Tanda cakna kita. Dalam keadaan sekarang, kita kena cakna juga kepada orang lain, supaya kita boleh masing-masing meringankan beban di antara satu sama lain, menampung kekurangan dan juga kita membantu kesusahan yang dihadapi oleh kita semua. Marilah sama-sama kita merealisasikan pepatah itu, berat sama dijunjung, ringan sama dijinjing. Maka ini adalah satu pepatah yang baik. Dan dalam Al-Quranil Karim pun menyuruh kita membantu di antara satu sama lain. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Hendaklah kamu saling bantu-membantu di antara satu sama lain atas jalan kebajikan dan juga ketakwaan. Bahkan Nabi SAW pun sebut, man naffasa kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabil akhirah. Siapa yang tolong melepaskan kesempitan, kesusahan seseorang itu di dunia, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melepaskan kesempitan, kesusahan orang tersebut di hari kiamat, di hari akhirat. Maka ini satu ganjaran yang hebat. Maka jadikan dalam situasi sekarang, perintah kawalan pergerakan fasa yang kedua, dan dalam keadaan bermula 1 April banyak permohonan-permohonan bantuan yang dibuka bagi pakej rangsangan ekonomi prihatin rakyat itu. Maka kita amalkan 3 perkara ini. Yang pertamanya, pastikan jujur dan layak untuk kita mohon. Yang kedua, jangan pentingkan diri sendiri. Dan yang ketiga, cakna juga kepada mereka sekeliling yang layak untuk mendapatkan bantuan itu bersama. Jadi sekadar itu saja, terus duduk di rumah, sama-sama kita menangani wabak COVID-19. Kita mesti menang. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.